السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni masih lagi pada hadis yang ketujuh. Hadis ketujuh ni muka surat 106. Kita dah baca beberapa perkara, cuma malam ni kita akan sambung pada muka surat 110. Pada muka surat 110. Cuma kita nak tengok hadis untuk kita dapatkan gambaran perbahasan kita pada malam ni dengan lebih jelas lagi. Hadis tu pada muka surat 106. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk atau Khaybar وفي سهوتها ستر فحبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قال فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. Maksud hadis ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Nabi balik daripada peperangan Tabuk. Kita dah sebut sebelum ni perang Tabuk berlaku bila? Tempoh perjalanan yang agak panjang menentang Hercules di persempadanan antara Hijaz dengan Rom, wilayah Rom pada waktu itu. Tabuk ni sekarang border ataupun sempadan antara Jordan dan Arab Saudi. Maknanya yang bahagian Jordan tu itu Rom dulu. Yang Tabuk dan ke arah Madinah itu ialah wilayah kita sebut sebagai Hijaz pada waktu itu. Jadi bila mana Nabi balik, perjalanan yang dah ambil masa sebulan dengan penuh keletihan. Kita dah sebut Nabi ni sebelum sampai rumah, Nabi berhenti salat masjid dulu. Nabi tak balik rumah terus. Nabi salat 2 rakaat, Nabi berdoa supaya dimasukkan ke dalam hati Nabi rasa selesa, rasa seronok balik rumah, tengok isteri, tengok anak-anak. Ini antara sunnah yang mungkin sebahagian orang kita tak tahu dan boleh kita amalkan bila mana kita balik daripada mana-mana permusafiran. Bila mana Nabi balik, Nabi nak sampai ke rumah Nabi, iaitu ke bilik Aisyah radhiyallahu anha, angin bertiup sehingga menyebabkan langsir itu terangkat, tirai itu terangkat, dan akhirnya menampakkan susunan beberapa permainan yang dimiliki oleh Aisyah daripada anak patung yang dibuat daripada kain perca. Kemudian Nabi pun tanya, ma hadza ya Aisyah? Maka Aisyah pun jawab, banati. Ini ialah anak patung milik aku. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahan min riqa.
Antara susunan anak patung tu ada satu anak patung yang menarik perhatian Nabi. Bentuk dia bentuk kuda yang ada sayap. Faqala, Nabi pun tanya, ma hadzal ladzi ara wastahun? Apa yang ada di tengah badan kuda ni, kuda patung tu? Maka jawab Aisyah, faras, ianya kuda. Wa ma hadzal ladzi alaih? Dan apa yang ada di atas kuda ni? Qalat janahan. Aisyah pun jawab, 2 sayap. Lalu Nabi pun respon macam takjub, terkejut. Nabi kata, farasul lahu janahan, kuda dengan 2 sayap. Qalat, Aisyah pun jawab, ama sami'ta anna li Sulaimana khailan laha ajnihatun? Tidakkah kamu tahu bahawasanya bagi Sulaiman itu ada kuda yang bersayap? Qalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, fadhahika hatta raaitu nawajidhuhu. Aku melihat Nabi ketawa, tersenyum sehingga nampak gigi geraham Nabi. Daripada hadis ni penulis nak tunjukkan pada kita imajinasi satu-satu orang boleh untuk direalisasikan, bahkan menjadi dawafik. Dawafik ni maksud dia apa? Penggerak, pencetus untuk direalisasikan benda tu. Apa yang dia nak ambil daripada hadis ni ialah bagaimana satu orang manusia ni dia ada kekuatan imajinasi. Cuma imajinasi pada waktu ini ialah imajinasi yang lebih ke arah nak seronokkan diri, bermain, sebab usia tengah muda. Macam mana kita tengok kanak-kanak dia berimajinasi dengan mainan yang dia main, seakan-akan benda tu memang betul-betul dia sedang buat. Dia berimajinasi dengan kereta ke, ataupun jentera-jentera pembinaan, mainan-mainan budak-budak. Itu bahagian pada imajinasi dia. Cuma yang penulis nak bawa sini ialah seorang muslimin, orang Islam, ada pada mereka kekuatan imajinasi, dan imajinasi itu imajinasi yang lebih positif lagi. Dan sudah pasti kita dah sebut sini sebelum ni, imajinasi yang dimaksudkan sini ialah berimajinasi untuk mendiami syurga Allah Azza wa Jalla yang kekal. Itu lebih besar. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ayat Al-Quran berfungsi sebagai pemberi gambaran, pendetailan apa yang ada dalam syurga. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran, antaranya suratul Insan, yang ni antara surah yang kita selalu dengar imam baca pada setiap, dia taklah baca setiap Jumaat, tapi hari Jumaat dalam sebulan tu Nabi buat, Nabi baca. Dia tak buat tiap-tiap minggu, tapi Nabi buat. Kita akan jumpa ayat yang cerita tentang pendetailan dalam syurga ni ada apa. Pertama sekali kita akan tengok Allah Ta'ala sebut dalam suratul Insan ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang banyak buat baik, suka buat baik, mereka akan dapat minum daripada gelas yang dalam gelas tu ada air yang dicampur, dibancuh, diberi nama kafura. Tak tahu air apa, tapi ini ialah jenis-jenis air syurga. Tuhan tak sebut air saja, Tuhan kata lagi pada ayat seterusnya, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Kafura ini air mata yang mengalir khusus untuk hamba Tuhan, dan dia akan mengalir berterusan. Siapa hamba Tuhan yang boleh minum tu? Ayat yang ketujuh Tuhan beritahu, yufuna bin nadhr, iaitu orang yang suka buat baik ini ialah orang yang bila mana berjanji dia tepati janji dia. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan takut kepada hari yang bakal tiba, yang mana hari itu sangat buruk keadaan dia, iaitu hari kiamat. Detail lagi perangai yang boleh minum air sedap dalam syurga ni, wa yut'imuna at'am, suka beri makan dekat orang, ala hubbihi, makanan tu makanan yang dia pun suka makan, bukan makanan yang dah ujung-ujung dah, ataupun makanan yang dia tak suka tersilap beli, bukan. Makanan yang dia suka, yang terbaik, dia bagi makan dekat siapa? Miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan orang yang tertawan, tawanan-tawanan perang. Dan waktu dia orang bagi makan, dengan sebab boleh minum air yang sedap dalam syurga tu,
perasaan waktu bagi minum ke orang tu, bagi makan ke orang tu. Innama nut'imukum liwajhillah, kami bagi kerana nakkan redha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tak nak daripada orang yang kami bagi bantuan ni dia orang ucap terima kasih ataupun dia orang hormat kami lebih-lebih. Kami nak perhatian Tuhan saja. Kita baca lagi, kita akan tengok Tuhan sebut lagi banyak Tuhan sebut. Saya tak sempat nak baca semua sebab kita nak fokus hadis ni. Cuma antara yang Tuhan sebut juga dalam tu ialah wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Waktu penduduk syurga ni dia duduk dalam syurga, ada pelayan-pelayan yang datang serve dia orang. Dan pelayan-pelayan ni keadaan dia elok. Tuhan kata idza ra'aitahum, bila mana kamu tengok wildan ini, wildan ni ialah pelayan syurga. Dia tidak dimension dia punya jantina apa. Ada yang kata lelaki, dia macam bellboy, tapi bellboy ni taklah menarik sangat. Ada hotel yang menarik, ada yang tak menarik pun ada. Cuma nak katanya macam tu lah lebih kurang. Okay. Tuhan kata idza ra'aitahum, bila mana kamu tengok hasibtahum, kamu akan menyangka lu'lu'an mansura, ianya ialah mutiara yang bergemerlapan. Mungkin kerana pakaian yang dia orang pakai, sebab biasanya yang buat kerja-kerja butler macam ni pakai special je, baju putih semua, coat semua. Boleh jadi, cuma nak katanya itu yang dia dapat. Sebelum pada tu lagi Tuhan sebut wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah, dan diarak di hadapan dia ni, dibawa di hadapan ahli syurga ni bekas-bekas minum daripada perak, yang jernihnya perak itu seperti kaca. Ada apa dalam perak tu? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dalamnya ada air campuran daripada zanjabil. Zanjabil ni ialah halia. Menjadi kebiasaan orang Arab selain pada minum kopi ni ialah bancuhan air halia yang ada rasa dia lah. Bukan halia semata-mata, mungkin teh halia ke apa, tapi confirm lagi sedap. Dan campuran zanjabil itu Tuhan sebut ainan fiha tusamma salsabila. Air yang digunakan tu ialah air yang disebut dengan air mata salsabil. Salsabila ni maksud dia apa? Air yang turun daripada ikatan-ikatan satu benda yang mengalirkan air itu dalam syurga. Sebab salsabil tu lebih kurang dengan makna salasil. Maknanya air tu dia macam turun daripada sumber yang sangat bersih, dicampur kepada zanjabil halia tu dan diberi minum. Ni bukan air kowe ni buat bancuh ni. Marah orang kowe. Lagi sedap pada air kowe lagi. Lagi orang kata apa, lagi pure dia punya mineral yang ada dalam. Sekarang ni air mineral apa yang paling mahal? Evian kan? Evian RM7.5. Yang second sikit Spritzer. Kita tengok Spritzer dia ada dokumentari, buat filem lagi. Dia orang ada beli tanah hutan, preserve hutan tu supaya air sumber tu tidak dikacau. Sebab air mineral ni dia adalah kandungan-kandungan dia dalam yang jauh lebih baik daripada kita minum air tapis semata-mata. Cuma nak katanya Tuhan sebut ini semua ni tuan-tuan, Tuhan suruh kita apa? You imagine that. Imajinasikan kamu sedang mendapat bahagian itu. Bahkan ada hadis yang lebih besar lagi untuk kita sama-sama hayati dan kita sama-sama dengar malam ni, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Thauban. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Thauban ni bekas penolong Nabi ataupun hamba lah. Maula ni kita kata bekas hamba, tapi lepas dia dah bebas jadi hamba pun dia masih lagi serve khidmat dekat Nabi. Dia jadi radif. Radif ni maksud dia pembantu Nabi. Kata Thauban, hadis riwayat Bukhari ni, satu hari Nabi tengah duduk menyembang dengan sahabat-sahabat, aku ada situ, tiba-tiba datang satu orang pendeta Yahudi. Dia datang-datang, dia pun kata dekat Nabi, Assalamu alayka ya Muhammad, salam sejahtera ke atas kamu wahai Muhammad. Thauban ni dia rasa geram sebab dia tak panggil ikut pangkat. Sepatutnya para sahabat bila mana beri salam dekat Nabi, dia orang akan sebut Assalamu alayka ya Rasulullah, macam tu. Tapi Yahudi ni pada pandangan sahabat kurang ajarlah, panggil nama terus. Thauban bangkit, dia pun tolak. Dia cuba nak rebah kan, dia cuba macam nak bertumbuk lah dengan
pendeta Yahudi tu. Fadafa'tuhu daf'atan kana yusra' minha, sehingga dia tu macam nak jatuh dah. Kemudian pendeta tu tanya, lima tadfa'uni, kenapa kamu tolak aku? Lalu kata Thauban, ala taqul ya Rasulullah, kenapa tak sebut ya Rasulullah, kenapa sebut ya Muhammad? Yahudi ni dia pandai menjawab jugalah. Dia menjawab, dia kata, inna nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahlu. Aku panggil nama yang family dia bagi nama. Family dia bagi nama Muhammad, aku panggil dia Muhammad. Lalu pendek cerita, Nabi kata apa yang Yahudi tu panggil ialah nama yang memang family aku bagi. Maknanya Nabi tak nak panjang cerita, Nabi nak selesai. Yahudi ni datang nak buat apa? Lepas pada tu Nabi pun make conversation, buat perbualan dengan Yahudi ni. Yahudi ni kata, aku nak tanya kamu beberapa benda dan aku nak kongsi pada kamu beberapa benda. Kamu nak dengar atau tidak? Nabi tanya, benda tu ada manfaat atau tidak? Dia kata ada manfaat. Nabi pun bangkit, Nabi perbetul badan Nabi, Nabi orang kata apa, tahan badan Nabi tu dengan tongkat. Dia macam berdiri lah sikit ataupun duduk atas tempat yang tinggi. Mungkin tadi duduk atas tanah, ni duduk atas tempat tinggi, Nabi pun tekan dengan tongkat Nabi. Lalu Nabi pun kata pada Yahudi tu, hadis, tanya apa yang kamu nak tanya. Benda pertama yang ditanya oleh Yahudi ni pada Nabi, dia tanya, aina yakunun nasu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Manusia duduk dekat mana bila mana bumi ni dah hancur, iaitu pada hari kiamat. Jawab Nabi, hum fi zulmah, mereka berada dalam kegelapan, dunal jisr, dekat dengan titian sirat. Nabi kata dia orang akan duduk dalam keadaan gelap, tak tahu, dia orang pun tak tahu dekat mana, tapi yang nampak di mata ialah titian sirat. Yahudi pun tanya, faman awwalun nasi ijazahu, siapa kelompok manusia yang paling awal boleh lalu titian sirat ni dan dia orang selamat? Jawab Nabi, al-muhajirin minal fuqara, orang-orang miskin daripada kalangan muhajirin. Yang ni dulu akan lepas. Maknanya kita confirm tak jadi kelompok pertama lah. Kita Melayu nombor berapa tak tahulah lalu. Cuma nak katanya yang first lalu ialah fuqara al-muhajirin. Okay. Kemudian soalan seterusnya ni lebih menarik lagi. Yahudi tu tanya, fama tahfathum hina yadkhuluna al-jannah, bila mana dia orang yang lepas titian sirat ni, dia orang masuk syurga, apa first hidangan makanan yang dia orang akan makan? Makanan pertama sekali yang dia orang akan makan sebelum semua makanan. Qala, jawab Nabi, ziyadatu kabidin nun, mereka akan makan bahagian yang paling enak daripada hati ikan paus. Saya nak tuan-tuan bayang benda tu dulu. Hidangan pertama, main course yang paling awal, ahli syurga akan makan bukan buah, bukan air, tapi bahagian yang tertentu daripada hati ikan paus. Ada sebahagian hadis kata buah, tapi hadis itu tak kuat, ni hadis Bukhari. Tuan-tuan boleh bayang, Madinah pada waktu tu jauh daripada laut. Taklah kata jauh, dia dekat, tapi bukan menjadi kebiasaan orang Madinah ni makan ikan hari-hari, bukan. Dan kalau dia orang makan pun, kalau kita pergi buat umrah, kita pergi Madinah sekarang, memang ada pasar ikan, tapi kita tak tengok orang jual ikan paus di pasar tu. Tak ada orang jual ikan paus. Tiba-tiba Nabi kata, first sekali orang ahli syurga ni, dia akan makan hati ikan paus. Tuan-tuan tengok ikan paus, tuan-tuan terliur ke nak makan? Ramai saya tanya, tak boleh nak bayang macam mana nak makan hati ikan paus tu. Kalau kita tengok sekarang, negara yang mengeluarkan ataupun yang produce ikan paus jual di pasaran ni, negara mana? Norway. Norway penghasil daging ikan paus yang paling banyak dan besar di dunia ni. Tapi dia tak fokus pada bahagian hati tu, dagingnya. Biasanya orang cari ikan paus ni ialah muntah dia, sebab muntah dia tu ialah digunakan untuk air minyak wangi, pati minyak wangi. Yang tu pun mahal. Okay. Tapi di Norway, saya tengok petang tadi bila mana nak baca hadis ni,
peningkatan permintaan ikan paus punya hati ni ialah ketika mana COVID baru ni, yang tengah kena lockdown apa semua. Sebab itulah makanan yang paling terbaik untuk melemahkan virus itu dalam badan. Itu makanan paling terbaik. Saya pun baru tahu. Sebab dalam hati ikan paus tu tinggi vitamin D. Dalam hati ikan paus tu pula dia bagus untuk merendahkan kolesterol badan dan membaiki balik sendi-sendi tulang kita yang sudah mulai tak berapa elok berfungsi ni. Jadi dia naik harga dia, Norway ni. Peningkatan tu tiba-tiba mendadak. Okay. Nabi kata ahli syurga dia akan makan yang tu. Okay. Lepas pada Nabi beritahu ahli syurga makan hati ikan paus, Yahudi ni pun tanya, fama ghizauhum ala ithriha. Lepas habis makan hati ikan paus, dia orang akan makan apa pula? Jawab Nabi, yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Mereka akan makan daging lembu yang telah diternak dalam syurga, yang hari-hari makan rumput di tepi-tepi syurga, dan diambil bahagian yang paling terbaik daripada daging itu menjadi hidangan kedua selepas pada hati ikan paus. Dia macam ada satu susunan protokol makanan ni. Dia tak makan berat terus. Nasi tak sebut dalam hadis ni, harum manis pun tak ada. Cuma nak katanya dia sebut yang tu dulu. Dia sebut tentang dua jenis daging ni. Daging hati ikan paus, dan yang kedua daging lembu. Daging lembu yang mahal ni lah. Mungkin sekarang kita boleh kata wagyu ke apa, ikutlah. Tapi ini ialah lembu yang diternak dalam syurga. Lepas pada tu Yahudi tanya lagi, fama syarabuhum alaihi, diorang akan minum apa lepas pada makan dua benda tu? Kata Nabi, min ainin fiha tusamma salsabila, daripada air yang keluar daripada saluran ataupun saliran air, nama dia salsabila dalam syurga. Jadi ini ialah tiga jenis makanan yang akan first dihidangkan kepada ahli syurga waktu dia orang baru sampai. Dia macam welcome lah, makanan yang paling pertama. Kita pun tak boleh nak bayang macam mana hati ikan paus, sebab tak ada pengalaman lah kita tengok. Saya duk cari juga, ada tak negara-negara yang lebih mudah untuk diakses jual ikan paus ni? Ada, Oman, negara Oman. Sebab Oman ni memang duduk tepi laut, tapi dia taklah pasaran yang hari-hari ada. Kita pernah tengok, saya pernah tengok orang Oman ni dia makan ikan, sebab negara dia orang ni memang tepi laut pun. Dia memang macam Malaysia lah, ada negara yang duduk tepi-tepi laut, memang dia punya hasil dia ialah jenis makanan laut, tapi dia orang tak buat keropok lekor tak ada. Cuma dia orang makan jenis buat nasi Arab macam tu lah. Cuma dia orang ni jenis kepala ikan tu dia potong buang, dia tak makan. Macam kita kepala ikan kita buat asam pedas apa semua, dia orang tak buat macam tu. Cuma dia tengok makanan yang dihidang pun daripada jenis ikan paus ni pun tidak menjadi minat orang sana pun. Entah kenapalah, kita pun cuba nak imagine apa benda mulia ataupun hebat sangat makanan ni. Tapi tuan-tuan boleh try lah kalau ada duit pergi ke Norway makan. Pertama, latihan awal, kalau boleh masuk syurga, nanti sampai sana tak terkejut lah. Oh, pernah makan ni. Sebab dalam Quran pun sebut, bila mana satu orang dia masuk syurga, dia akan teringat balik. Dulu pernah makan yang ni. Kalau ahli syurga. Kalau ahli neraka, sekurang-kurangnya dah makan dari dunia. Tapi teruk lah yang tu. Yang tu teruk sikit lah. Dah tak dapat syurga, tapi tak makan di dunia ni tak akan sama lah. Takkan. Tapi kita mengharapkan kita dapat makan di syurga, dan sudah pasti hidangan yang lebih berbeza. Cuma nak katanya hadis-hadis seperti ini, ayat-ayat Quran seperti ini berfungsi sebagai penggerak imajinasi. Penggerak imajinasi kepada kita semua. Untuk apa? Untuk mendapatkan bahagian terbaik dalam syurga. Dan sudah pasti bila mana kita nak kepada itu, kita kena buat sesuatu. Dia tak boleh khayal saja. Dia kena ada penggerak dia. Sebab tu muka surat 110 tu kita tengok Arthur Cropley, satu orang pengkaji barat, berpendapat bahawa antara ukuran terpenting bagi hasil yang berinovasi adalah termasuklah satu, pemodenan dan modernisasi, iaitu hasil inovasi perlu berbeza daripada luar kebiasaan. Yang kedua, bersifat proaktif. Hasil inovatif tanpa mengira bentuk inovasi itu merealisasikan objektif untuk mencapai matlamat di dunia realiti. Objektif tersebut sama ada bersifat
estetik atau boleh dirasai atau bersifat rohani dan boleh sahaja jika ia berbentuk material. Ini teori barat. Barat sebut ni lah, Cropley ni dia kata antara bentuk imajinasi yang baik bila mana satu orang tu dia berimajinasi, dia cuba mengaktifkan fizikal dia untuk realistikkan benda tu, untuk bagi benda tu jadi. Memang peringkat awal dia berimajinasi tu, dia seakan orang kata apa, orang akan fikir benda tu tak masuk akal. Orang akan fikir benda tu tak masuk akal. Dia macam yang mula-mula mengasaskan ilmu arud wal qafiyah dalam bahasa Arab ni, dalam syair Arab. Syair Arab ni dia ada satu bahagian nama dia ilmu arud wal qafiyah. Irama dan melodi syair tu ada 16. Dia punya sifir dia lah lebih kurang. Bermula pada Bahrul Rajas, Bahrul Ramal. Orang belajar stam dia dah ada dah benda ni, dia dah nampak dah sikit. Orang yang belajar pengkhususan bahasa Arab dia akan lebih lagi lah. Okay. Cuma saya tak ingat siapa yang mengasaskan ilmu ni. Kalau tak silap Abu Aswad Ad-Duali ataupun Khalil Al-Farahidi, antara dua tu lah, ataupun orang lain. Cuma nak katanya waktu dia mula-mula nak jadikan syair Arab itu ada disiplin ilmu, dia ni hari-hari tengok gelas kaca, diisi air separuh, ada isi air penuh, ada isi air sikit. Lepas tu dia ketuk. Dia nakkan bunyi tone dia tu. Dia nak dapatkan tone dia. Sehingga orang kata tengok punya tinggi belajar jadi gila. Duk ketuk gelas. Ramai orang kata dia gila pada waktu itu. Sehinggalah dia mengeluarkan teori syair Arab terdiri daripada 16 bahar, 16 sifir. Saya tak tahu nak terjemah bahar tu apa, tapi irama dia lah yang kita belajar matan ajrumiyah, matan bina yang paling asas orang belajar di pondok, matan syatibi orang belajar qiraat. Ini semua dibina di atas irama dan melodi yang 16 tu. Yang datang kemudian ni akan tengok inovasi ilmu tu berkembang. Sehingga kita ada pengkhususan kena belajar ilmu mengenal bahar syair dan juga ilmu mengenal taqti'us syair. Ni saya sebut, mungkin saya syok sendiri, tak tahu apa benda pula taqti' syair, bahar-bahar apa. Saya sebut ialah dulu. Cuma saya nak katanya ialah ilmu tu berkembang kerana imajinasi dia. Termasuklah yang tuan-tuan tengok ni, elektrik, mikrofon. Ini semua bermula dengan imajinasi. Yang waktu peringkat awal yang mengasaskan benda ni semuanya dicop gila dan gagal, beratus kali gagal. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu Muslim, kalaulah yang buat elektrik ni Muslim, yang buat mikrofon ni Muslim, dia sedang menjana pahala di atas semua benda yang orang guna sekarang. Tapi sayangnya dia tak Muslim lah. Dia bukan Muslim. Dia hanya dapatlah bahagian kata apa, kemanusiaan tu dia dapat lah. Okay. Jadi seorang Muslim dia kena lebih lagi berimajinasi, terutamanya imajinasi untuk mendapatkan kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok siapa yang mula-mula mengasaskan konsep rehat dan rawat ni, dia ada satu khalifah, saya tak pasti khalifah era mana, dia yang mula-mula wujudkan satu tempat persinggahan yang free, tandah free. Tempat orang jual-jual makanan pun ada, bahkan lebih lagi, siap ada makanan-makanan free lagi. Iaitu satu laluan antara Asia Tengah ke Asia Barat ni, dekat Stan country. Tempat tu kalau tak silap Uzbekistan ke mana sekarang. Nama dia Caravanserai. Tu ialah hasil daripada idea satu orang khalifah Islam. Dia kata kita tengok orang musafir pergi mari ni, susah orang musafir, sakit tak tahu gimana. Kita wujudkan satu one stop center di situ. Dia sakit dia boleh berubat situ, dia boleh beli makanan situ. Idea R&R tengah jalan jauh ni mari pada orang Islam. Tapi peringkat awal dia nak buat tu, orang yang nak ambil projek dia pun tak yakin. Tengah padang pasir, tak ada apa, tiba-tiba nak buat tempat yang penuh dengan benda macam ni, susah lah. Macam mana nak jaga maintenance apa semua. Tapi benda tu dah terjadi dah pun. Benda tu telah terbina. Bahkan idea tu diambil oleh semua negara yang ada jalan raya yang panjang ni lah, termasuk kita lah Malaysia pun. R&R yang sangat kondusif semua. Cuma idea tu mari pada dia dulu. Idea tu, imajinasi tu mari.
Maknanya kalau kawan yang buat idea RNR tu hidup sekarang, dia akan tengok idea dia pergi jauh lagi. Kalau dia tengok, oh dahsyat, RNR negara ni dahsyat. Tapi first idea tu datang pada dia. Dia nak sebut pada kita sini, penulis ni nak sebut, ikutlah seperti mana orang-orang yang berjaya pada peringkat awal. Mereka ni berimajinasi dengan baik, dan akhirnya apa yang dia orang imajinasi itu jadi bermanfaat pada orang. Kemudian apa lagi dia sebut? Cropley menjelaskan ukuran ini dengan berkata bahawa modernisasi merujuk kepada sesuatu yang tidak diketahui sebelum ini ke dalam sesuatu persekitaran tertentu, manakala proaktif pula membantu modernisasi untuk berinteraksi dengan kesulitan tertentu. Sikap nak maju, itu poin dia. Perkataan modernisasi apa semua tu, poin dia nak sebut ialah nak maju ya. Kita nak moden ni, Islam tak menghalang. Dia punya penganut agama dia ni, Islam ni, Allah Ta'ala ni, dia tak halang kita untuk jadi moden. Kita boleh develop, kembangkan apa saja yang kita nak kembangkan. Kalau kita tengok sekarang pembinaan masjid dah makin berkembang, dah semakin, kalau para sahabat daripada zaman lampau bangkit tengok masjid, dia orang akan nampak bagaimana masjid ni sangat selesa dan hampir mustahil untuk manusia malas dalam ibadah dengan keselesaan yang masjid ada sekarang. Sebab kalau tuan-tuan tengok masjid zaman dulu, zaman Nabi ni sangat-sangat dhaif, tak selesa pun. Kemah milik kabilah Arab lebih sedap daripada Masjid Nabawi tu. Tapi dia orang boleh fokus ataupun boleh beribadah, bersabar beribadah di situ. Siapa saja yang buat idea buat saliran air, idea buat tandas apa-apa semua, ini semua daripada hasil imajinasi untuk memudahkan orang, untuk menjadikan manusia ni lebih mudah hidup dia. Jadi nak sebutnya Islam tidak menghalang penganut dia untuk maju. Muka surat 111. Sekiranya kita letakkan kedua-dua ukuran ini pada perbuatan Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan hadis di atas, kita dapati ternyata perkara itu adalah satu hasil inovasi. Hal ini kerana ia adalah sesuatu yang luar kebiasaan, iaitu kuda bersayap. Inovasi yang paling dekat zaman kita ni apa benda tuan-tuan? Yang paling mudah tuan-tuan nak akses, diperlih, nak perasan benda tu lain sikit pada tempat lain. Tuan-tuan pergi nasi kandar Yasmin, dia ada robot yang hantar makanan tu di arau tu. Itu inovasi lah tu. Dulu peniaga-peniaga ni selalu fikir bila mana nak buka kedai kena hire pekerja. Jadi pekerja ni payah. Tiba-tiba ada orang buat idea, ada satu robot lagi bagus bekerja pada orang, siap boleh nyanyi-nyanyi lagi kan. Orang yang pernah pergi makan dia akan perasan lah, menyanyi benda tu boleh menyanyi. Tapi dia adalah maintenance dia dah ada satu program, dia dah tahu susunan meja macam mana. Sebab tu kalau kita alih meja ke lain, peninglah benda tu. Jangan alih meja je, dia kena bagi tetap situ. Cuma inovasi tu tak akan sampailah dengan fungsi otak manusia. Cuma saya nak kata, ada orang berimajinasi macam tu. Saya cuba nak cari kenapa benda tu direka. Benda ni biasanya datang dari Jepun. Sebab manusia sebahagiannya tak suka dengan kelakuan waiter ni. Kan ada waiter yang jadi muka tak apa nak senyum dengan orang. Jadi kita mood nak makan kedai ni terganggu kerana muka dia. Jadi bagi benda tu ialah yang hadap kita. Yang ni muka senyum sebab dia ada smiley dekat komputer dia tu. Tak ada muka masam pun. Itu sebahagian inovasi yang menyenangkan orang. Macam-macam lagi lah. Kalau tengok negara-negara yang lebih berkembang, lagi banyaklah idea dia orang. Antaranya cafe introvert. Di Jepun banyak benda macam ni. Cafe introvert ni apa dia? Kita tak akan nampak siapa penjual. Kita cuma diberikan satu kaunter yang tak ada orang, kita pun tekan apa semua, lepas tu akan keluar tangan bagi je makanan. Ni untuk orang yang tak nak bercakap dengan orang. Tapi mudahlah kerja orang tak nak bercakap dengan orang ni. Keluar tangan tu pun bukan tangan orang ni. Sebab saya tengok dalam video dokumentari tu, tangan tu dia pakai sarung tangan macam tangan beruang macam tu. Punya tak suka jumpa orang, dia bagi tangan lain. Cuma nak katanya, dia inovasi, tapi inovasi yang agak negatif dah. Sebab hidup ni kena bersosial juga lah macam mana pun. Cuma bersosial tu kita yang kena tapih. Siapa yang kita boleh bersosial. Sebab tu dalam Al-Quran, dua orang Nabi, Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim.
kedua-dua orang ni pernah berdoa pada Allah Ta'ala supaya sentiasa berdamping dengan orang saleh. Nak bersosial boleh, tapi bersosial dengan orang saleh. Surah Yusuf kalau kita baca, Allah Azza wa Jal dia datangkan satu ayat 101 surah Yusuf. Doa Nabi Yusuf lepas dah dapat semua dah ni. Allah Ta'ala sebut pada ayat 101 surah Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk, wahai Tuhan, kamu dah beri pada aku kerajaan, aku dah dapat kekuasaan, pegang perbendaharaan negara Mesir. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, dan engkau ajarkan kepadaku ilmu-ilmu takbir mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah yang mencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah penjagaku di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Sekarang aku minta pada kamu satu je, matikan aku atas agama Islam dan jadikan aku sentiasa berdamping dengan orang saleh. Tambah-tambah orang yang dah ada jawatan besar-besar ni. Tuan-tuan tengok doa Nabi Yusuf ni. Sebab tu Umar Al-Khattab tiap-tiap subuh baca surah ni, main subuh dia akan baca surah Yusuf 111 ayat ni. Sebab apa? Dia berada pada tampuk pimpinan paling tinggi, Amirul Mukminin. Bila mana orang paling tinggi ni, dialah yang pegang tanah orang Islam, dialah yang pegang keizinan untuk harta ni dilepaskan ataupun ditahan. Kalau dia tak jaga diri dia, tak minta pada Tuhan, dia akan dihimpit dengan orang-orang yang toksik ni. Kita bagi dalam wazan, nanti kita akan sempurnakan. Okey, kita sambung sikit lagi. Untuk menjadikan inovasi tu berjaya elok, bila mana benda tu dah tercapai, kita perlukan, bahkan bukan tercapai, sebelum tercapai tu pun kita perlu sentiasa berdamping dengan orang-orang yang elok. Tadi saya sebut macam mana Nabi Yusuf AS dengan Nabi Ibrahim, dua tempat je dalam Quran. Doa supaya environment sekeliling ni, bi'ah sekeliling ni, kita ni Tuhan jadikan duduk dengan orang-orang yang elok saja. Bukan kata kita kena larikan diri sejauh mungkin, tapi kecenderungan keutamaan tu duduk dengan orang yang elok. Tengok macam mana Nabi Yusuf, waktu dia dah dapat kesempurnaan, adik-beradik dah patah balik dekat dia, mak ayah dia pun dah dapat balik, kekuasaan ada, semua benda dia ada. Pada waktu ni orang melihat Nabi Yusuf sebagai satu orang yang elok paras rupanya dan ada, orang kata apa, haibah. Haibah ni kita sebut sebagai karisma yang luar biasa. Orang tengok orang segar. Waktu dia muda, dia elok paras rupa, orang sibuk nak kacau dia. Macam sebahagian orang muda, dia handsome sangat, dia cantik sangat, orang nampak dia budak, orang kacau dia. Orang tarik dia ke industri tak ketahuan hala, orang masukkan dia industri apa-apa pun tak tahu. Tapi Nabi Yusuf, dia defend diri dia, tak terlibat dengan benda tu. Sekarang dia dah tua dah, dia minta pada Tuhan, tawaffani muslima, wahai Tuhan, matikan aku muslim, wa alhiqni bis salihin, dan yang mengelilingi aku ni orang saleh. Sebab itulah Umar baca selalu surah Yusuf waktu dia jadi imam subuh, waktu dia pegang jawatan Amirul Mukminin. Sebab apa? Sebab bila mana kita dah duduk pada jawatan besar ni, yang nak duduk berdempet dengan kita ni kadang-kadang orang tak guna pun ramai. Yang menghasut kita, yang mengampu kita, merosakkan kita, daripada kita orang bagus jadi tak bagus kerana dia. Ini doa yang bagus. Kita kena amal doa ni. Sebab tu dalam satu tempat lagi dalam Al-Quran, walaupun tak pegang jawatan pun kita kena amal juga doa ni. Apatah lagi dah pegang jawatan. Orang muda, daripada muda lagi amal. Nanti dah tua, berkembang, dah ada jawatan tinggi, lagilah dia kena bawa doa ni sebagai darah daging dia, supaya dia tidak dirosakkan dengan persekitaran. Yang kedua ialah dalam surah Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim sebut pada surah Asy-Syu'ara yang ke-83 ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan, beri pada aku hikmah dan dempetkan aku dengan orang yang saleh. Bahkan ada satu riwayat daripada Nabi SAW, hadis ni riwayat pada Bukhari, tapi Bukhari riwayat dalam Adabul Mufrad, bukan Sahih Bukhari. Doa yang Nabi amalkan, Allahumma ahyini muslima wa tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Lebih kurang, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai muslim, matikan aku muslim, dan sampingkanlah aku dan dampingkanlah aku dengan orang saleh.
Berdamping dengan orang saleh sajalah yang akan menyebabkan kita punya kecenderungan kalau salah akan dibetulkan, kalau betul akan dipupuk dan akan disokong benda tu. Ini penting. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok inovasi apa-apa pun silakan buat. Tapi ingat, sebagai Muslim, inovasi yang lebih besar untuk dia buat ialah mencari jalan dan tangga untuk ke syurga. Tuan-tuan tengok Quran sekarang Sekarang ni dah ada Quran yang ada warna-warna untuk kita kenal pasti hukum tajwid tu. Tuan-tuan tahu syarikat mana yang first kali buat idea ni? Darul Ma'rifah di Syria. Ini ialah syarikat percetakan Quran yang dah lama dah. Saya dapat berita ni waktu belajar di Jordan dulu, bila mana ada satu kedai buku ni, dia pernah kerja di Darul Ma'rifah. Darul Ma'rifah ni yang mula-mula mengeluarkan idea Quran ni kena ada color-color, sebab dia punya pemilik dia, publisher dia ni satu orang yang melazimi Quran, baca Quran, terjetuhlah kepala dia, aku nak buat macam mana supaya semua orang di dunia, Arab tak Arab, baca Quran tak salah. Dia fikir. Lepas pada tu dia keluar, waktu tu hujan, dia keluar daripada Masjid Umawi tengah bandar Damsyik yang besar tu. Masjid Umawi ni ialah tempat perhentian Imam Mahdi sebelum pergi serang Dajjal di kota Babul Lut di Israel. Dajjal akan mati di situ dalam hadis akhir zaman. Dajjal ni akan mati dibunuh oleh Imam Mahdi yang sama nama dengan Nabi Muhammad ni. Dajjal akan mati di Babul Lut. Babul Lut ni dalam Israel sekarang. Nama sekarang pun Babul Lut situ. Dia akan mati situ pada hari yang ke-40 dia berjalan atas muka bumi ni. Imam Mahdi akan stop di Masjid Umawi yang ada menara putih tu. Dia akan memimpin muslimin daripada Mekah yang dah bai'ah dia tu untuk salat asar di situ sebelum bergerak ke Palestin. Saya nak sebut apa? Dalam perang tu sembahyang jemaah tak tinggal lagi. Itu satu. Mustahak benda tu. Sembahyang jemaah bukan tengah padang pasir, di masjid itu. Balik pada cerita kawan tu tadi. Bila mana dia orang kata apa, dia keluar waktu tu hujan, dia pun tengok pelangi. Orang utara panggil ulak danu. Pelangi tu. Dia tengok cantik warna dia. Lepas pada dia tengok cantik, timbul satu idea daripada imajinasi dia tadi tu. Dia fikir macam mana nak buat bagi orang baca Quran betul. Akhir dia kata, kalau aku jadikan hukum mim mati warna ni, nun mati warna ni, mat warna ni, tu warna ni, orang boleh baca Quran dengan baik. Walaupun dia tak mantap teori dia boleh baca Quran dengan baik. Sebab mata manusia ni dia minat dengan warna. Walaupun dia bukan budak-budak, tapi warna yang menarik tu membuka perhatian dia. Itulah idea dia. Kawan tu pun dah mati dah. Dah mati dengan sebab terkorban dalam perang rejim baru ni. Perang di Syria tu. Dah mati dah pun. Darul Ma'rifah punya pemilik dia tu, tapi syarikat tu ada lagi lah sampai sekarang. Cuma nak katanya idea dia tu datang. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang buat kelas Quran, tadabbur Quran, berapa buah negara ambil idea tu dan dia sedang menggarap pahala atas imajinasi dia di masjid sementara nak menghabiskan bacaan Quran. Ni imajinasi yang bagus. Imajinasi yang bagus. Okey. Jadi kita berpada situ je pada malam ni. Yang muka surat 112 dan juga 113 tu saya tak baca dah sebab dia hanya huraian tambahan saja. Penutup bagi hadis yang ketujuh ni, penulis kata fatakhayyal litubdi. Berimajinasilah untuk menjadi orang yang berinovasi. Untuk kali yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-8, iaitu memanfaatkan masa dan juga kelapangan kesihatan untuk menjadi orang yang berjaya. Berpada situ untuk malam ni, moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.